ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang semua yang sentiasa hadir untuk mendengarkan, untuk menonton, untuk mendalami bersama-sama kisah-kisah seram daripada pengirim dalam Kisah Seram Alam Jin. Untuk malam ini, kisahnya berkaitan gangguan si pemancing tegar. Kisah ini dikirimkan kepada saya pada tarikh 6 hari bulan 3 tahun 2023 ni, 6 bulan yang lalu. Dah lama dah kisah ni. Sebab apa saya menunggu lama baru nak siarkan kisah beliau? Sebab saya menunggu waktu yang sesuai. Memandangkan besok ni 16 hari bulan September 2023, besok ada satu event pertandingan memancing. Disebabkan saya pun terlibat sama menjadi salah satu peserta event di Daiwa UTP ni, maka sangat bersesuaian saya terbitkan kisah beliau menyamai seperti saya yang nak memancing esok di event Daiwa UTP ni. Sekejap, saya nak tukar kostum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dah tukar kostum. Sekarang saya bawakan kisah seram daripada seorang pengirim yang diberi nama samaran sebagai Johan. Lokasi kejadian pengalaman seram ini tertumpu di kawasan Gerik, negeri Perak. Disebabkan faktor struktur tanah di kawasan Gerik ini begitu banyak tempat-tempat kawasan tadahan air, maka menjadi satu asbab dorongan kepada brother Johan ini menjadi seorang pemancing tegar yang handsome, bergaya, lagi macho. Cakap je set pancing apa, Abu Garcia ke, Shimano ke, Daiwa ke, Drift ke, Haji King pun beliau ada. Support lah barangan buatan Malaysia. Thumbs up, tak rugi pun. Satu hari Johan ni nak pergi memancing. Set pancingan yang beliau bawa kali ini adalah sudah semestinya set pancing Haji Daiwa. Set pancing Daiwa, bukan Haji King. Jadi plan beliau ni nak memancing waktu malam. Sebab malam ni sejuk. Kalau membangau ke, kumpau ke, tak adalah panas terik kena sidar dengan matahari kan. Malam tu kalau nak diikutkan lah, beliau ni nak ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak ada seorang pun yang nak ikut sebab masing-masing ada urusan peribadi. Jadi nak tak nak, mahu tak mahu, terpaksalah Johan ni pergi memancing seorang-seorang malam tu. Pot pancing malam ini adalah antara tempat yang famous bagi para pemancing di Gerik, Perak. Cuma sebelum sampai ke lokasi pancing tu, Johan kena melalui jalan hutan yang agak jauh ke dalam. Memang gila jauh. Walaupun begitu, tempat yang Johan nak pergi ni sangat berbaloi bagi seorang pemancing yang tegar. Sebab lokasi ini memang lubuk ikan yang besar-besar gila. Bukan semua orang tahu lokasi ni. Hanya mereka yang pemancing tegar je tahu pot lokasi rahsia ni. Pada awalnya, dalam hati dan juga akal fikiran Johan, dia sangkakan mungkin malam ni agak kurang pemancing dekat spot yang dia nak pergi ni. Sebab dah semakin lewat malam. Jam pun dah menunjukkan pukul 10 malam tau. Kalau estimate naik motor, pergi kedai runcit lagi, beli air, beli kuaci, beli ubat nyamuk, beli rokok, lebih kurang pukul 11 malam jugalah nak sampai nanti. Bukannya lewat malam ke? Malam tersebut adalah malam bulan mengambang penuh. Dipendekkan cerita, Johan sudah sampai ke spot yang pertama. Dia tengok keliling, nak pastikan sama ada orang ke atau tak ada orang. Tengok punya tengok, okey baik, tempat clear. Pot pertama ni clear, kosong, tak ada orang pun. Johan tak berhenti dekat situ. Dia teruskan perjalanan ke lokasi pot yang kedua. Sebelum sampai ke pot yang kedua, daripada kejauhan lagi, Johan dah nampak dah ada unggun api. Walaupun tak berapa jelas sebab terlindung dengan pokok-pokok buluh yang agak tinggi, tapi cahaya unggun api tu tetap juga kelihatan. Tak boleh deny, tak boleh nak nafikan. Pasti sudah ada orang dekat pot yang kedua. Asalnya nak pergi pot yang kedua lah tu, tapi dah ada orang. Johan pun patah balik ke belakang, pergi ke pot yang pertama.
Sebab apa Johan pilih pot yang pertama? Kerana dia rasakan seronoklah sedikit. Tak perlulah nak berebut-rebut dengan pemancing-pemancing yang lain. Dia bebas nak pilih tempat mana yang dia suka. Pot pertama malam ini gua yang punya. Orang lain tak boleh kacau malam ini. Ini malam gua punya. Puas hati dia. Sampai di pot yang pertama, perkara yang perlu wajib Johan buat adalah merokok dulu. Saukok dulu brother, nak bagi hilang nyamuk. Lepas dia pilih tempat yang dia nak, dia bersihkan tempat tu, pastikan dulu tempat tu tak ada haiwan berbisa ke, barulah dia letakkan barang-barang dia. Bentangkan plastik biru untuk dia duduk, untuk dia baring, pasang ubat nyamuk, kemudian dia set up batang pancing dia sebanyak 7 batang pancing ke semuanya. Bapak banyak gila pancing dia bawa. Kau nak buat apa, Cor? Nak berniaga dekat pasar ikan ke pagi nanti, Cor? Okey, sorry. Okey, kita serius. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih malam. Malam tu memang syok gila. Dengan bulan mengambang, ada bunyi-bunyi cengkerik, ada bunyi-bunyi unggas-unggas hutan. Memang hilanglah malam tu. Sedang Johan ni memikirkan masa depan. Bilalah nak berkahwin, siapalah bakal jodoh bini aku ni. Duit dah berkepuk-kepuk, dah banyak, dah kaya ni. Tunggu jodoh je tak sampai-sampai. Tiba-tiba Johan dapat dengar ada beberapa bunyi enjin motor. Bunyi motor tu kalau diikutkan macam nak datang ke port Johan ni. Tapi entah macam mana bunyi motor tu jadi senyap. Andaian Johan, mungkin motor tu berpatah balik agak-agaknya. Tak lama kemudian, kedengaran lagi bunyi enjin motor yang lain. Sama juga situasinya, gaya macam nak ke tempat Johan ni. Lepas tu senyap. 5-6 kali jugalah berulang-ulang situasi tu berlaku. Udah kenapa? Apa yang membuatkan mereka patah balik? Apa salah dia tempat ni? Elok je, okey je. Tak apalah, lagi bagus pun. Tak ada gangguan nanti kat sini. Kalau ramai-ramai orang nanti, jadi bising pula. Daripada healing, terus jadi clubbing. Tidaklah sehingga apabila jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi lebih, bermulalah kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh brother Johan sama sekali. Di belakang Johan ni ada pokok buluh. Pokok buluh di belakang tempat Johan melepak ni tiba-tiba bergoncang dengan sangat kuat. Nak kata ada angin, yes, angin tu memang ada. Tapi takkanlah angin yang sepoi-sepoi bahasa ini boleh menggoncangkan pokok buluh itu dengan sangat kuat. Impossible, ini tak logik. Fikiran Johan berkata, macam ada something wrong will happen. Ikutkan fikiran, memang nak berambus dah. Tapi ni hati ni kental. Hati ni berkata-kata kepada Johan, relax bos, bertenang bos, bertenang dulu, tak ada apa tu. Musang agak-agaknya tu. Jadi Johan pun stay lah lagi sebab hati Johan ni terlampau kental sebagai seorang pemancing yang tegar. Relax lu, jangan mengalah. Kejap lagi naiklah ikan besar bas. Paling tidak pun confirm ikan besar kapal terbang kejap lagi naik. Tak lama kemudian ada gangguan yang lain pula menyusul. Johan dapat dengar macam ada orang panggil nama dia. Pada awalnya Johan sangkakan kawan-kawan dia dah datang. Tadi Johan pun pingkas bangun, menolehkan pandangan dia ke arah tempat laluan, tempat masuk dia lepak ni, sambil dia menyahut, Woi, aku kat sini. Aku kat sini, woi, kat sini. Mari kat sini." Serta-merta suara yang memanggil Johan terus senyap. Tiada lagi orang memanggil nama Johan. Bila Johan suluh dengan lampu suluh, weh, tak ada orang weh kat tempat motor aku tu. Siapalah yang panggil aku ni? Johan memaki hamun sebab dia tahu yang dia sudah terkena. Nasi dah jadi bubur, koma. Nasi dah jadi bubur. Siapa suruh menyahut? Kan dah pada muka. Sedar tak sedar, masa begitu pantas berlalu. Dalam anggaran jam pukul 3-4 pagi, inilah waktu kemuncak gangguan tu mula main kasar dengan Johan. Masa ni, salah satu batang pancing Johan terusik. Ada getaran berlaku dekat batang pancing tu. Jadi, Johan pun duduk standby. Duduk standby dekat depan batang pancing tu, menunggu masa untuk tarik batang pancing tu anytime saja. Tiba-tiba, di depan Johan, di atas permukaan air, betul-betul sejajar dengan tali pancing Johan ni, ada kabus macam berasak-asak, berkepul-kepul dekat atas permukaan air. Johan sangkakan, biasalah pukul 3-4 pagi, kabus embun tu agak-agaknya. Tak ada apalah,
Johan pun standby lagi nak tarik batang pancing tu. Tidaklah sehingga kabus tu menghilang sikit demi sedikit depan Johan. Kemudian tidak disangka-sangka muncul satu kepala menjelma daripada celahan kabus tebal tu. Tersentaplah Johan waktu ni. Mana idaknya? Setakut-takut Johan pun tidak terlintas dalam akal fikirannya akan diganggu dengan kewujudan kepala di atas tali pancing jorannya. This is impossible. What the fish? Kepala tu, kata Johan lagi, digambarkan kepada kita memang tak ada badan. Hanya ada kepala saja yang terapung-apung. Matanya berwarna merah. Mulut ni terbuka luas dan lidahnya pula terjelir panjang sedang menjilat permukaan air. Keberadaan kepala berkenaan daripada paras permukaan air lebih kurang 2 kaki tingginya macam tu. Ini apa yang Johan nampak. Digambarkan kepada kita macam tu. Johan istighfar banyak-banyak. Ni lutut ni dah lemah. Degupan jantung pula ribut macam nak pecah urat kentut dibuatnya. Johan istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ikutkan hati nak lari. Tapi macam mana pula dengan barang-barang pancing dia ni? Apa yang mampu Johan buat? Dia mengesok ke belakang, berundur dalam satu jarak yang dia sangkakan selamat, safety zone buat diri dia, sambil mengeluarkan golok atau parang, berwaspada, bersedia sekiranya kalau keadaan menjadi luar jangka. Syukur Alhamdulillah. Tak beberapa lama kemudian, asap berkabus dan juga susuk kepala yang menakutkan itu menghilang. Hilang tanpa jejak, hilang serta-merta, tak tahu kenapa hilang. Johan pun menarik nafas lega yang sangat panjang. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur Alhamdulillah, ya Allah, keselamatkan aku, ya Allah. Tanpa membuang masa, Johan pun packing-packing nak berkemas, nak berambus daripada situ. Namun selepas kejadian gangguan kepala tu, Johan jadi tak lepas tangan. Batang-batang pancing dia sekejap-sekejap mengena ikan, sekejap-sekejap strike, kejap-sekejap strike, kejap-sekejap strike, sekejap-sekejap strike. Ikan besar bas, ikan besar kapal terbang. Ui, banyak juga hasil tangkapan pagi ni. Sampailah waktu dah hampir pukul 6 pagi, barulah Johan stop, berhenti. Beredar sebab sekejap lagi nak masuk waktu subuh. Solat subuh wajib laksanakan. Ikan-ikan juga. Tapi kalian semua, bukankah rezeki itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Allah yang bagi rezeki. Ikan-ikan juga wajib laksanakan solat. Berkat kesabaran, berkat istighfar dan juga berkat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi punca kemenangan yang besar buat Johan pagi itu. Mantap Johan, mantap. Tanya. Kita ni kena ikut macam Johan ni. Kena sentiasa bersyukur dan redha dengan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah susunkan buat diri kita semua. Jadi rezeki itu bukan sebab kemahiran kita, bukan. Rezeki itu bukan sebab kepandaian kita, bukan. Dan juga rezeki itu bukan sebab kepala jin syaitan itu hasil tangkapan ikan Johan menjadi luar biasa. Bukan sebab semua tu. Akan tetapi kesemuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itulah kisah daripada pengirim yang berasal daripada Gerik Perak. Ada banyak perkara yang kita boleh ambil tauladan dekat sini. Sebagai contoh, setiap apa yang kita lakukan haruslah bersabar dan memohon apa jua bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada orang, bukan daripada makhluk. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala kita mohon apa jua bentuk permohonan. Setiap hasil kesabaran itu pasti indah hasilnya, kan? InsyaAllah kalau ada rezeki yang panjang, sekiranya korang yang menonton ini ada terlibat dengan event Daiwa di UTP esok ni, kalau ada berselisihan dengan saya tu, janganlah malu-malu. Tegurlah saya nanti ya. Bolehlah kita berborak panjang. Macam biasalah, sila tekan button subscribe, share dan juga like supaya bertambahnya sahabat-sahabat di bawah bumbung yang sama, iaitu di dalam rumah yang usang di bawah naungan kisah seram alam jin. InsyaAllah kita akan bersua, kita akan bersiar kembali dalam perkongsian kisah seram yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua yang menonton. Jom esok kita mancing kuma. Strike. Ui, besar ni ikan ni. Besar kapal terbang ni, woi. Ui. A'udzubillah
بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا